Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin share satu lagi fakta penting, iaitu bagaimana kita ingin memilih suhu laras yang sesuai bagi penghuni dalam satu ruangan. Jadi ini termasuklah sama ada kita gunakan di rumah, di pejabat dan juga sebagainya. Kerana ramai yang tidak tahu, apabila kita salah memilih suhu, maka dia akan memberi impak terhadap penggunaan tenaga elektrik kita. Jadi saya minta tuan-tuan terlebih dahulu tolong like, kemudian subscribe dan share video ini kepada rakan-rakan kita yang berada di luar sana. Ini adalah graf lembapan relatif melawan suhu bilik, di mana saya cuba kaitkan dalam graf ni apakah hubungan antara suhu laras, suhu bilik dan penggunaan tenaga elektrik bagi mereka yang menggunakan penyaman udara. Mari kita lihat takrifan sebenar berkaitan dengan suhu laras, suhu bilik dan tenaga elektrik. Secara analogi dia, suhu laras adalah suhu yang kita set pada remote control kita ataupun pada termostat. Suhu bilik adalah suhu persekitaran dalaman yang kita duduki pada waktu tersebut. Manakala penggunaan tenaga elektrik adalah hasil penjanaan tenaga akibat daripada penggunaan perkakasan elektrik yang boleh kita lihat melalui bil elektrik tenaga nasional Berhad. Baik, pertama sekali mari kita lihat standard 55 yang dikeluarkan oleh pihak ASHRAE. Siapakah ASHRAE ini? ASHRAE adalah Persatuan Jurutera Pemanasan, Penyejukan dan Penyamanan Udara Amerika. Mereka telah menggariskan satu panduan julat suhu selesa musim panas bagi negara 4 musim, di mana mereka menyatakan suhu selesa bagi penduduk yang menggunakan penyaman udara di dalam bangunan adalah di antara 22.5 hingga 26 darjah Celsius. Kalau kita tengok julat suhu ini, kita dapati julat suhu yang agak ekstrim bagi negara panas dan lembap seperti Malaysia. Dan kita lihat suhu yang dicadang ni agak ekstrim, di mana dia akan memberi kesan kepada pihak penghuni bangunan di Malaysia dan juga impak kepada penggunaan tenaga. Di sini saya ingin merujuk satu piawaian ataupun standard bagi Malaysia, iaitu MS1525, di mana standard ini telah mencadangkan bahawa suhu selesa orang Malaysia adalah di antara 24 hingga 26, iaitu kita panggil dia suhu bilik ataupun suhu selesa. Jadi kebanyakan kita di Malaysia, kita tidak menggunakan suhu selesa yang dicadangkan ini kerana kita refer ataupun kita rujuk kepada piawaian ASHRAE. Walau bagaimanapun, saya cuba membawa tuan-tuan untuk melihat bagaimana suhu selesa yang dicadangkan untuk orang Malaysia ini dan apakah kesan dia kepada penggunaan tenaga. Baik, dalam satu julat yang lain, Malaysia Standard juga menggariskan bahawa untuk mendapatkan julat suhu antara 24 hingga 26, kita perlu melaraskan suhu pada remote control kita ataupun alat kawalan penyaman udara kita adalah di antara nilai 23 hingga 27. Jadi kita dapat satu jilat yang besar di antara 23 hingga 27 darjah Celsius. Baik.
Julat suhu yang dicadangkan untuk orang Malaysia ini adalah terpakai kepada bangunan-bangunan di Malaysia. Walau bagaimanapun, setiap penghuni bangunan tidak sama dan setiap orang mempunyai suhu penerimaan yang berbeza. Oleh itu, nilai julat suhu selesa kita boleh membuat proses balancing ataupun kita panggil dia adaptasi. Seterusnya di sini saya lakarkan garisan hubungan guna tenaga elektrik terhadap suhu bilik dan suhu laras. Bagi piawaian MS1525 dan kita boleh rujuk juga kepada ASHRAE Standard 55. Saya letakkan nilai suhu laras iaitu suhu yang kita laraskan pada remote control kita iaitu pada nilai 25 darjah Celsius. Had yang tengah di antara nilai minimum 24 dan nilai maksimum 26. Okey. Apa akan berlaku sekiranya kita merendahkan suhu bilik kita? Sebagai contoh, kita suhu laras sedia ada 25 darjah Celsius ni kita kurangkan kepada 24, 23, 22, 21 hinggalah kepada suhu yang terakhir dalam remote control kita tu iaitu 16 darjah Celsius. Berdasarkan kajian saya dalam bidang tenaga baru dan juga penyamak udara ni, saya dapati setiap suhu yang kita turunkan untuk kita dapatkan tahap sejuk yang ekstrim, kita akan menjana penggunaan tenaga sebanyak 6 hingga 7%. Ini bermakna kita akan kerugian menggunakan tenaga sebanyak 6 hingga 7% bagi setiap suhu laras yang kita rendahkan. Dan ini memberi kesan kepada bangunan-bangunan besar yang menggunakan sistem-sistem besar seperti chiller dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, jika kita naikkan suhu ruangan kita daripada 25 darjah Celsius ni, suhu laras, kita naikkan pula kepada nilai 26 sehingga had maksimum nilai 27 pada suhu laras. Bila kita naikkan setiap 1 degree C, kita boleh menjimatkan tenaga 6 hingga 7%. Ini bermakna apabila kita laraskan suhu kita pada nilai 27 darjah Celsius, kita berkemungkinan insya-Allah kita akan dapat satu tenaga yang kita jimatkan di antara 6 hingga 14%. Okey. Kita boleh sebenarnya implementkan suhu laras yang maksimum ni, nilai 27 ni, kita boleh implementkan sekiranya kita berada dalam rumah kediaman kita sendiri yang menggunakan penghawa dingin. Sebenarnya kita tidak perlu pun suhu yang ekstrim sejuk kerana kita berada dalam satu kawasan geografi yang mempunyai iklim dan panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi dengan adanya pengalaman kita berada di dalam suhu yang ekstrim panas kerana kita punya suhu luar adalah hampir mencecah 36 darjah Celsius dan kita boleh beradaptasi dengan suhu laras yang sejuk. Di mana toleransi suhu ni dalam kajian saya kita boleh membuat pelarasan daripada suhu 25 sehingga suhu 27. Suhu 27 ni adalah selesa dan comfortable kepada penghuni ruangan. Kita tidak
perlu sangat suhu yang terlampau ekstrim sehingga kita perlu memakai baju sejuk. Kalau kita tidur, kita terpaksa memakai comforter ataupun selimut yang tebal. Kemudian kita selimut badan kita. Di mana kita pasang suhu yang begitu tinggi. Apa salahnya kalau kita pasang pada nilai 27 ni, kita mendapat satu persekitaran dalaman yang kita panggil kondusif dan selesa, dan kita tak perlu pakai selimut dan kita boleh pakai baju dan seluar yang nipis untuk kita tidur. Jadi graf ini memberikan gambaran yang jelaslah kepada kita tentang impak pemilihan suhu laras terhadap penggunaan tenaga berdasarkan pemilihan suhu yang dicadangkan oleh dua piawaian iaitu MS1525 dan juga daripada pihak ASHRAE Standard 55. Akhir kata, tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan boleh dapatkan bahan penulisan ini di majalah Dewan Kosmek, Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada muka surat 78, saya telah tulis berkenaan dengan impak pemilihan suhu pendingin hawa secara lebih detail. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di dalam majalah Dewan Kosmek ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.